Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, adapun bangkai anak Adam, makna mayat kita manusia ni, hukumnya adalah suci, termasuklah rambutnya, kukunya dan tulangnya. Bermakna kalau kita sentuh dia tak ada lagi menyebabkan batal sembahyang ke, sebab dia najis. Kalau sentuh batal. Rambut dia suci, kuku dia suci, tulang dia pun suci. Habis ni sikit itu. Dulu dah bahas masalah apa? Samak, ya, kuku, tulang. Kalau binatang yang makul, kalau disembelih tak ada masalah, semua tu suci. Kalau binatang ghairul makul tak boleh dimakan, contohnya kucing, maka bila dia hidup, bulu pada badan dia hukum suci. Tapi kalau tanggal dia hukum dia najis. Lepas tu jaga tu, kalau kita habis sembahyang, kucing lendat yang lekat, satu helai pun aja, dua helai tapi dimaaf, tiga helai ke atas tak boleh lah, kena basuh. Ya, abang tanya, habis kena ambil sembahyang? Sembahyang kan batal, kata najis. Kau terpijak tercecap pun ambil sembahyang balik, apa gija mana mazhab kau pakai. Ya, batal wuduk dengan apa di antara khuruj syaik min sabilain, keluar satu daripada jalan, kubur-dubur diterkentut ke apa, semua tu batal lah. Ya, tersentuh perempuan tu batal. Kalau kena najis tak batal, basuh je najis tu. Jadi bangkai anak Adam ataupun mayat anak Adam dia tidak najis, sebab berpandu pada ayat walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala memuliakan anak Adam. Faham daripada mulia, maka termasuk dia jasad dia tidak najis, atau maksudnya. Habis. Kemudian hukum menggunakan bejana bekas. Pertama, haram atas orang Islam lelaki dan perempuan, ni sama ni, menggunakan benjana seperti pinggan mangkuk daripada emas. Dia punya apa? Pinggan emas, cawan emas, basuh tangan emas, dulang emas. Jika buat jamuan memang hilang ni. Buat jamuan orang angkat emas semua, orang perhati. Mak dada pun sapu habis dicinta. Tak payah kemas, bersih dia sapu. Ya, haram hukum. Sebab apa haram? Khuyala. Ainlat dia apa sebab haram? Khuyala. Maknanya apa? Sombong, membanggakan diri. Wah, sampai emas, cawan emas, minum emas. Ya. Kalau Raja Mekah tu kita tengok nampak basikal pun emas kan. Kalau tu basikal buat daripada emas macam-macam dia. Oh, teruk dah melampau dia orang. Jadi haram bekas. Kita guna ni, laki-laki perempuan tak boleh pakai ni. Perempuan boleh guna masuk dalam bentuk khuliyah. Mana perhiasan dia, gantai, cincin dan semua tu, itu boleh. Ya, kalau benda bekas tak boleh. Dia nak guna tempat celak mata dia pakai emas, tak boleh, haram. Laki tak boleh, perempuan tak boleh. Bolpen daripada emas tak boleh. Korek telinga tu semua masuk inak bekas. Ya, korek telinga apa semua tu, itu semua inak. Daripada emas, laki tak boleh guna, perempuan tak boleh guna. Kalau perhiasan, perempuan boleh guna, laki tak boleh. Ya, emas, cincin emas, gantai emas kan. Tapi perempuan boleh guna, jangan israf. Israf melampaui batas. Setengah ulama kata nisful kilo. Dia emas tu sampai nisful kilo, dia lampaikan 4 mazhab. Dia kata apa? Nisful kilo itu dipanggil israf. Ya. Kalau setakat 5,000 tu tak sampai setengah kilo kan. Ya, orang kata kena denda, kena bayar zakat kalau 5,000. Tu ni nak gentap duit kau. 5,000 lah pun kan tak sampai setengah kilo. Kalau setengah kilo menekan 40,000 kan. Emas kilo apa sekarang? 40, 80. Atau kemas ni tak ada, semua tu ke perak ya, emas mahal dan ni. Kalau zakat 5-6,000 sikit, tak sampai setengah kilo, itu tak kena zakat lagi perempuan. Itu perhiasan. Dia kata kena, tak mana dia makan, dia kau lah, dia nak ambil duit pandai dia terupung. Dia mazhab dia pakai ikut. Tak ada Nabi kata tak ada tu. Sampai kalau setengah kilo tu je. Itu kalau buat mah pelengan kan. Dia tak nak keluar, dia buat semua mah pelengan dia pakai tu. Kali orang datang kerat tangan curi, orang lagi dengan tangan ni. Ambil kau, ada pernah jadi cerita dia. Dia kata perhiasan tak kena zakat, dia buat emas pun tu perhiasan, dia sarung gelang tu bawa kemari. Oh, orang tu jeling kau, takik aja lah, dia buat lagi dengan tangan-tangan. Macam-macam cerita ni. Jadi makna jangan israf lah, jangan melampaui. Ada pun laki-laki tak boleh terus. Ya, Nabi pegang emas, Nabi pegang sutera. Nabi kata hazani haramani ala zukuri ummati.
Ni dua benda, emas dengan sutera ni haram bagi lelaki umatku. Sebab emas dengan sutera bentuk kelembutan. Kalau laki-laki pakai sah, rupa dia macam maknya dia. Tahu maknya? Dia pondan. Ini apa tu, tindik hidung pula. Oh, dia macam beruk pondan. Tindik telinga lah macam-macam, tak senonoh macam-macam Lepas tu kita tengok, ingatkan ni sakai luna hutan pakai cat, jangan ada cat muka boleh cat. Ya ilaha illallah, nak jadi. Sebab apa? Bila jiwa kosong, jiwa kosong daripada nur iman, nur Islam tu, jadi dia habis, tonggal langgang jadi sian kan. Sampai buat konsert dia berunsur dengan unsur syirik pun habis dia buat. Teruk macam-macam hal jadi ni, bala habis. Jadi haram atas lelaki, baik perempuan pun tak boleh menggunakan bejana. Bejana mana? Bekas, pinggan, mangkuk, dulang, semua asal nama bekas, pencelup dakwat kan tu. Dan perak sama ada besar atau kecil, sedikit atau banyak, tak boleh guna terus. Termasuk pencelak mata tadi, bekas celak, pencelak mata tangkai dia tu, bekas tu tempat dia, pencongkil gigi, dia congkil gigi pakai emas. Oh, dahsyat kan ni. Memang kau tak habis pakai je congkil gigi pakai emas kan. Gigi, pencongkil gigi, sudu. Wah, sudu emas diangkat orang 3 sudu, tinggal 1 je, sebab hilang tu. Yang kocik ni. Sudu emas, garpu emas, wah, sikat emas, wah. Dan pembaraan, dia panggil ukuf. Tahu perukupan? Tahu ukuf? Tahu ukuf? Kalau kita lama dia panggil ukuf. Tahu ukuf? Ni bukan ukuf zamani kan? Bukan ukuf kalbi. Atau ukuf di Arafah. Ni bekas orang dulu bila buat majlis kan, dia ada tempat bara, tempat bara tu kan. Tempat bara. Kalau kita hanut kan, dia letak tempat tu dia panggil apa? Perukupan. Kalau dulu kalau orang menangkap tu pawang pakai jin, dia pakai kemenyan, datuk datang gitu, ada setan. Dia pakai bekas tu. Mana tu bekas tak? Inak tu bekas. Pakai emas perak tu haram, tak boleh buat. Pakai emas tu dia menurun hilang tu dia punya tu kan. Atau mana perukupan mana tadi? Pembaraan tu. Jarum pun mana inak juga. Jarum ada di lubang. Jarum dan sebagainya lah yang diperlukan daripada emas atau perak. Perak asli semua tak boleh. Demikian juga haram berusap dengan pembaraan itu kecuali kerana terpaksa. Dia nak berusap kan, nak ambil wau kan, biasa bakun kan, kalau dia orang kat tanah Arab banyak ada majlis maulid, ada bawa tu syekh ambil dia punya asap baru. Dia bawa tu emas dia pakai, tak boleh tu haram. Kita nak berusap kan, dia pun makna istikmal dia. Tak boleh. Kecuali darurat, umpama pakai pencelak dari emas atau perak jadi cerah mata. Kata doktor yang pakai, awak penyakit ni kena pakai celak tu, celak emas tu boleh pakai. Dia kata sebab gini-gini, ada sebab-sebab yang ada munasabah. Contohnya lah, bukan celak tu membaikkan, sebab dia tu usaha, sebab kalau ta'yin gitu baru dia panggil darurah. Ad-darurah tubihul mahzurat. Bila darurah, dia mengharuskan benda yang mahzur, ay muharramat. Diharuskan sementara, dibenarkan. Macam makan daging babi lah, tak boleh makan. Tapi kalau dia tersuntuk, kalau dia tak ada makanan, 3 hari tak makan, tombang boleh buat mati, maka boleh dimakan. Tapi makan sekadar. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurah tu dikadar dengan dia je, 1 lapis sekian dah. Jangan dimakan pula sekilo balik 5 kilo kan, berat je, lain macam rasa itu. Habis. Dan kalau tidak pakai jadi rabun misalnya, atau jalan adat ni, atau tidak cerah menurut kenyataan doktor yang adil, tabib yang adil, ketika itu barulah harus pakai pencelak dari emas atau perak atas dasar itu. Kalau dasar biasa nak pakai tu tak dibenarkan. Kemudian haram mengupah orang membuat. Bila benda tu haram, upah pun tak boleh, yang tukang buat pun tak boleh, habis terlibat semua sekali tu. Upah pun tak boleh. Mengupah orang membuat bejana emas atau perak. Dan haram atas tukang pula mengambil upahnya, tak boleh. Dia tukang emas, tiba-tiba orang bagi emas ketul, buat apa ni? Buatkan mangkuk emas dia tu. Minta maaf, saya tak kerti buat dia. Dan eloknya awak jangan buat, dia benda haram tak boleh pakai. Laki tak boleh pakai, perempuan tak boleh pakai ni. Kemudian tidak wajib atas orang yang memecahkan mengganti. Dan dia ada cawan emas, kita hempaskan pecah cawan tu, tak wajib ganti. Kau ganti balik kena buat macam ni, tak wajib. Tapi jangan ambil emas tu, dia punya. Kata tak wajib ganti, kita sapu emas dia, tak boleh tu. Ya, terpecah je, tak wajib ganti. Lepas tu dia kutip balik kasak dia, nak buat balik cincin ke apa.
Ya, tahu adik kita pergi peripeh balik tahu adik, sebab benda tu benda haram oleh syarak. Dan sama ada hukumnya sama ada seperti memecahkan alat muzik juga. Wa min gitar min muzik kita patah dia, tahu adik, seperti gitar tu dan biola, ya. Biola gitu, atau biola dia boleh baca, biola boleh baca. Ya. Biola dia panggil. Jadi semua alat muzik yang diharamkan, kalau dipecahkan tahu adik ganti tu. Sebagaimana haram menggunakan bejana emas atau perak, haram pula menyimpan. Saya tak guna ni pinggan ni, saja simpan dia, tak boleh, sebab akan membawa sekali-kali nak try tu kan. Lama nak simpan try sekali macam negara. Dia haram nanti. Tidak digunakan sekali pun. Ya, di sisi kaul yang lebih sah, lebih asah. Yang ini lebih tepat. Kerana menyimpan membawa kepada mengguna. Simpan-simpan lama-lama dia guna pula sekali. Ya, itu. Demikian juga haram menggunakan bejana yang disadur dengan emas. Ya, bejana tu bukan emas tapi bocor ataupun disadur, semua dicelup emas semua sekali. Atau perak, tak boleh. Haram membuatnya, haram membayarnya, haram menerima upah, tak boleh tu. Menyadur emas tu pada bejana. Kalau disadur emas pada gantai perempuan tu lain, tu perempuan ni pakai yang tak apa. Ada pun celup dengan air emas atau perak, jika dibakar pada api keluar zat emas tadi tu haram. Atau perak hukum ni haram. Dia sikit banyak. Kalau sikit banyak nak tahu dia, tembak dengan api. Dia sadur air emas, kita tembak dengan api, lari tak? Kalau tembak habis tak ada apa, tu hukum sikit, tak apa. Kalau tembak dia boleh asing, tu makna banyak, tak boleh pakai, ya. Dan orang dah cuba, kalau suasa memang boleh asing. Badan kita tak muntalim kata, kau jangan tertipu dengan kalam orang mengatakan suasa boleh pakai. Bila suasa tercampuran emas dengan perak, dia orang dah test, dah tembak dengan api pump, memang bila sebut suasa dia boleh asing. Bila asing maknanya dia banyak, bila banyak haram hukum dia. Dia maaf kalau sikit tembak-tembak tak pergi, kosong, tembak-tembak habis tak ada. Ada sikit. Mak atau perak, jika dibakar pada api, ya, keluar zatnya, tembak ngapi lah. Dan tuan-tuan ambil bakar unggun api dengan sabut, tak boleh tu. Kan hilang mak tu kan. Dia api yang digunakan kat kedai mak tu kan, dia pampu, dia tembak. Dia boleh asing ke tidak? Kalau boleh asing, mana banyak tak boleh pakai. Daripada api keluar zat emas tu atau perak tu, hukum ni ada haram sebab banyak. Kerana tidak, kalau tidak, tiadalah haram. Maknanya kau tembak tak hilang, tembak-tembak tak boleh asing, tak boleh keluar. Bermakna benda tu sedikit. Ada pun memakai bejana yang ditampal dengan perak adalah seperti berikut. Ini ada huraian dia. Bejana kita bocor, piuk, kita tampal dengan perak. Besar tampal, yang pertama besar tampalnya pada pandangan orang ramai, pada pandangan uruf, besar tampal ni, dibocor besar ni, tampal sampai besar apa, besar tapak tangan tu. Tampal kerana perhiasan, dia niat kerana berhias, hukum dia haram. Dia tampal bocor tadi bukan kena hajat, dia tampal-tampal lah, tapi campur nak berhias, besar lah, haram kot satu. Yang kedua, besar tampal tapi kerana ada hajat, besar bocor dia, seperti membaikkan rupa dia, hukumnya harus dipakai serta makruh. Dua, di mana tampal itu besar tapi kena hajat, sebab bocor dia pun besar, seperti membaikkan rupa dia, maka hukumnya makruh. Yang ketiga, kecil tampalnya kerana perhiasan, sikit dia tampal, hukum dia makruh dipakai. Yang keempat, kecil tampalnya kerana ada hajat, itu harus, tak ada hukum makruh tak, ya. Itu hukum masalah kita menampal dengan perak. Tidak haram menggunakan benjana emas atau perak yang disadur dengan tembaga. Tadi tembaga sadur dengan emas. Kalau tembak air emas boleh keluar, tak boleh. Kalau tak boleh, tak apa. Itu. Ini terbalik. Dia punya cawan emas, pinggan dia emas, dia sadur dengan tembaga. Pula ada kata, ya. Orang nak tunjuk hebat, dia tutup. Dia tawaduk. Hukum kan disadur. Tiada haram menggunakan bejana emas, asal kan haram. Jadi nak buat dia sayang, nak pecah-pecah lagi kan, sadur. Dia pun tembak, dia sadurkan luaran dia tu bejana emas atau perak tu, disadur dengan tembaga misalnya, atau seumpamanya, atau dikaratkan. Dia kata rugi rumah aku dikarat. Seperti, ya,
disapu dengan benda yang boleh mengubah rupa. Tinggal seperti tembaga. Orang tengok ni tembaga, padahal dalam tu emas. Itu tak apa. Ya, sebab elat dia apa? Tanapi huyala, membesarkan diri. Sebab mal beberapa kami tu lain macam. Sampai yang bukan emas pun disadu. Dia buat macam apa orang panggil? Zulian. Ya. Tapi ada seorang tu dia pandai ni. Bila dia bawa ungguman yang orang tu kan, gantai dia kena gentap. Gantai kasar tu pun gentap. Kan? Dia jerit kuat-kuat, biar dia ambil dia. Tu Zulian. Terus orang tu buang balik. Pandai kan, spontan dia cakap, biar dia ambil. Zulian apa dia harga pun dia tu. Dia pencuri tu dengar, dia buang balik. Orang dia tengok, dia pergi ambil. Pandai betul dia. Dia kata Zulian kan, mana pencuri pun tak nak Zulian. Habis tu. Dan satu lagi, harus menggunakan bejana yang lain daripada emas. Ya, kita guna cawan, kita guna apa pun tak apalah. Nak guna tembaga ke, besi ke, plastik ke, zamrud ke. Zamrud habis lagi ke orang. Tengok kilat-kilat tuan-tuan ni. Atau perak seperti apa yang diperbuat daripada yakut permata, marjan, akik dan sebagainya. Ya, macam-macam dia buat. Pada akik besar dia tebuk macam cawan, boleh ke? Atau mana hukum dia apa? Tidak dilarang. Kemudian babul haid wan nifas wal istihadah. Wallahu a'lam. Lihat sekejap. 10 minit. 10-20 masuk dia. Sampai 11. Kena pergi berenang. Awal rehat sikit. Berenang bukan pergi berenang. Ya Karim.